أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. يا عليم علمنا من علمك كما ترضى به عنا. يا خلق خلقنا بهلك الحلم وحققنا بحقائق العلم. اللهم علمنا ما جهلنا وذكرنا ما نسينا. اللهم يسر ولا تعسر وتمم بالخير. أما بعد. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Terima kasih pada saudara pengurusi majlis yang dihormati, para jawatan kuasa Masjid Al-Ittisam TTD Ayer Jaya, adik-adik tahfiz, seterusnya para jemaah yang dirahmati Allah sekalian. InsyaAllah pada hari ini Ustaz akan bawakan satu surah daripada Al-Quran, iaitu surah Al-Balad. Yang mana surah Al-Balad ni ya Allah Subhanahu Wa Taala turun salah satu daripada surah dalam Al-Quran. Kalau kita baca Al-Quran dah tambah dalam bulan Ramadan, sangat banyak pahala. Nabi SAW sebut di dalam hadis, ingat betul-betul hadis ni. Okay, kita mengaji Quran, hafal hadis ni. Okay, Nabi SAW sebut, man kataba harfan min kitabillah, man qara al-Quran, barang siapa yang baca, man qara harfan min kitabillah, siapa yang baca satu huruf daripada kitab Allah Subhanahu Wa Taala, falahu bihi al-hasanat, akan diganjarkan kepada dia satu kebaikan. Wal hasanu bi asyrin bi amsalih, seumpamakan satu kebaikan tersebut digandakan dengan 10 kali pahala. 10 ganda 10. Kemudian Nabi SAW sebut, la aqulu alif lam mim harfun. Nabi tak sebut, aku tak kata bahawa alif lam mim itu satu huruf. Walakin, akan tetapi, alif harfun, lam harfun, mim harfun. Akan tapi kata Nabi SAW, alif itu satu huruf, lam itu satu huruf, dan mim itu satu huruf. Bayangkan setiap hari berapa banyak ayat Quran yang kita baca. Mudah-mudahan Allah mengganjari kita daripada setiap pahala-pahala tersebut di sisi Allah Ta'ala. Okay, insyaAllah kita masuk pada surah Al-Balad. Okay, apa yang akan dimaksud dengan Al-Balad? Dalam kalimah bahasa Arab, Al-Balad ini bermaksud negeri. Allah nak cerita pasal negeri. Negeri apa yang Allah nak cerita dalam surah ni? Kita akan tengok sekejap lagi. Okay, sama-sama kita baca insya-Allah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. La uqsimu bihadzal balad wa anta hillum bihadzal balad wa walidin wa ma walad. Laqad khalaqnal insana fi kabad. Ayahsabu an lan yaqdira alayhi ahad. Yaqulu ahlaqtu malan lubada. Ayahsabu an lam yarahu ahad. Alam naj'al lahu 'aynayn wa lisanan wa shafatayn wa hadaynahu an-najdayn falaqtahamal 'aqabah wa ma adraka mal 'aqabah faqqu raqabah aw it'amun fi yawmin dhi masghabah yatiman za maqrabah aw miskinan za matrabah summa kana minal ladzina kafaru wa tawasaw bis sabri wa tawasaw bil marhamah ulaika ashabul maimanah wallazina kafaru bi ayatina hum ashabul mash'amah alaihim narun mu'sadah. Allah sebut pada ayat yang pertama,
La uqsimu bihadzal balad. Allah sebut apa? Aku benar-benar bersumpah. Allah sebut kalimah la uqsimu. La itu kalimah Allah bersumpah. Allah bersumpah bahawa aku benar-benar bersumpah dengan yang disebut dengan bihazihil balad, yakni yang dimaksudkan dengan Allah Ta'ala negeri apa? Iaitu kota Mekah. Allah bersumpah dengan kota Mekah. Sebab apa Allah bersumpah dengan kota Mekah? Sehinggalah Allah menyebutkan bahawa kota Mekah ni disebut sebagai kota haram. Kota haram ni apa? Kota yang mana kalau kita masuk ke tanah suci Mekah, kita duk sebut tanah haram, tanah haram. Adik-adik kalau pergi ke Mekah, biasa orang akan sebut dua tanah haram, haramain. Apa maksud haramain? Dua tanah haram. Tanah haram ni ada dua, yang mana? Yang pertama iaitu kota Mekah, yang kedua iaitu kota Madinah. Allah sebut dalam ayat ni, yang disebut dengan aku bersumpah dengan kota Mekah ni apabila pengharaman berlaku ke atas kota Mekah. Allah bersumpah nak bagi tahu bahawa di dalam kota Mekah ni kami menjanjikan sesuatu kepada Nabi SAW, sehingga Allah sebut wa anta hillum bihazal balad. Dan kamu, siapa? Wahai Muhammad, kami nak bagi tahu dekat kamu ni, kami tempatkan di kota Mekah. Allah tempatkan Nabi Muhammad berada di dalam kota Mekah, seperti mana kalimah yang Allah bersumpah dalam ayat yang pertama tadi. Kemudian Allah sebut wa walidin wa ma walad, dan demi bapa dan anaknya. Sebab apa disebut demi bapa dan anak? Kata Hasan Al-Basri di dalam tafsir Ibnu Katsir. Hasan Al-Basri sebut yang dimaksudkan dengan wa walidin wa ma walad iaitu bapa dan anaknya, iaitu bapa itu adalah Adam dan anak itu adalah anaknya Nabi Adam. Siapa kita ni semua adalah anak cucunya Nabi Adam. Nabi Adam yang pertama dijadikan oleh Allah Subhanahu wa taala, sehinggalah lahirnya sampai kepada kita zaman sekarang yang dipanggil sebagai anak cucunya Adam. Allah sebut dalam ni, kami bersumpah dengan kota Mekah. Kemudian kami meletakkan pula Nabi Muhammad di dalam kota Mekah tersebut. Lalu kami menjadikan iaitu Adam dan juga anak-anaknya. Kemudian disebutkan Allah Subhanahu wa taala pada ayat yang seterusnya, laqad khalaqnal insana fi kabad. Allah sebut sesungguhnya kami telah menciptakan manusia berada dalam susah payah. Susah payah ni sebut bagaimana? Kami menjadikan manusia ni sentiasa dalam keadaan susah payah. Allah bukan terus jadikan manusia Adam turun pada lahirnya terus menjadi kaya, tidak. Allah tidak menjadikan turunnya kemudian manusia seperti mana Nabi Muhammad terus dijadikan sepertinya kaya raya, tidak. Sebaliknya Allah nak bagi tahu kepada kita, kami menjadikan manusia itu yang disebut dengan susah payah akan peritnya jalan di atas dunia ni. Peritnya kita berada di atas jalan muka bumi Allah ni. Sebab tu Allah bagi tahu kami jadikan jalan ni susah payah. Kalau kita nak menuju ke syurga Allah Ta'ala, tak ada jalan yang mudah. Kita nak menyusuri jalan, nak menuju ke bertemu dengan Allah Ta'ala, ada pancarobanya, ada cabarannya. Sama seperti mana kita berdakwah. Ustaz-ustaz berdakwah dihentam, dicaci maki dan sebagainya. Kerana apa? Itu adalah kepayahan berada di dalam beragama ini. Sebab itu Allah menyebutkan bahawa ketika mana kita berada ni, sehingga dijadikan kehidupan kita ni dalam keadaan berliku-liku, susah dan payah. Kemudian Allah Subhanahu wa taala sebut ayahsabu an lan yaqdira alaihi ahad. Apakah manusia ini menyangka bahawa sekali-kali tidak ada seorang pun yang berkuasa ke atasnya? Sehingga Allah sebut ayahsabu an lan yaqdira alaihi ahad. Adakah manusia ni menyangka bahawa tak ada orang ni yang berkuasa ke atas mereka? Kemudian Allah bagi tahu yaqulu ahlaqtu malan lubada, dan dia mengatakan aku telah menghabiskan harta yang banyak. Allah tanya dekat manusia ni. Kalau adik-adik tengok dekat ayat tu Allah sebut dalam Quran tu, Allah tanya kepada kita, wahai manusia, adakah kamu ni tak tahu bahawa atas muka bumi ni ada orang yang berkuasa? Allah tanya pula dekat kita. Kemudian manusia ni menjawab kepada Allah Ta'ala. Allah cerita dalam ayat ni, Allah cerita manusia ni menjawab. Dia mengatakan bahawa aku ni menghabiskan harta yang banyak.
Nak bagi tahu bahawa harta-harta yang kita ada ni kita habiskan dengan banyak. Allah cerita dalam ni tafsir Ibnu Katsir yang mana dituliskan bahawa apabila Qatadah menyebutkan bahawa yang disebut ketika mana manusia ni menjawab ke atas apa yang mereka miliki di atas muka bumi ini menjadikan mereka semakin jauh dengan Allah Ta'ala, semakin jauh dengan Allah Ta'ala. Adik-adik esok ni kalaulah ditakdirkan ada di antara kita ni yang menjadi usahawan yang berjaya sehingga Allah menjadikan kita ni antara orang-orang yang kaya, janganlah kita lupa kepada Allah Ta'ala. Jangan kita lupa kepada Allah Ta'ala. Sebab apa? Sebab apabila kita mula lupa Allah Ta'ala, ketika mana Allah menguji kita dengan harta kekayaan dan kesenangan, apabila kita lupa kepada Allah Ta'ala, niscaya setiap daripada apa yang telah kita buat akan dipertanyakan di sisi Allah Ta'ala dalam keadaan kita diazab oleh Allah Ta'ala. Hati-hati. Jadi biarlah keadaan ketika mana kita ada duit, walaupun duit kita tak banyak, tetapi hidup kita berkat. Kita tak perlukan duit yang banyak, tetapi kita perlukan rezeki yang berkat. Cukup berkat. Berkat ni apa? Ada walaupun sikit, tetapi cukup di sisi Allah Ta'ala. Cukup, kita sentiasa merasa cukup, itu adalah berkat. Kemudian Allah Subhanahu Wa Ta'ala sebut lagi, ayahsabu an lan yaqdira alaihi ahad. Apakah dia menyangka bahawa tidak ada seorang pun yang melihatnya? Allah tanya pula kat kita. Yang pertama Allah tanya, adakah kita ni tak tahu bahawa ada orang yang berkuasa? Ada lagi orang yang berkuasa ni ke atas di sisi manusia ni. Kemudian manusia menjawab, ke atasnya kita ni mempunyai harta yang banyak. Aku mempunyai harta yang banyak. Kita jawab di depan Allah Ta'ala. Lalu Allah Subhanahu Wa Ta'ala tanya pula dekat kita balik. Allah tanya, adakah kita ni menyangka tidak ada seorang pun yang melihat? Melihat apa? Atas apa yang kita buat di atas muka bumi. Banyak benda yang kita buat di atas muka bumi ni, adakah nak menjadikan kita lupa di sisi Allah Ta'ala? Kita tak tahu siapa yang tengok. Kita duk pergi mencuri. Betul? Kita pergi jumpa bilik kawan tu, kita pergi curi selipar dia, curi pakai selipar dia, sampai kawan tu pun tak tahu. Adakah kita menyangka bahawa Allah tak melihat apa yang kita buat? Kita tengok seorang kawan kita ni ada duit banyak sikit, bawa masuk ke asrama, tengok-tengok buka loker dia ada banyak duit, mak ayah dia bagi. Kita pun tiba-tiba rambang mata tengok Allah telah hasut kita ni. Syaitan datang bagi tahu, ni aku nak bagi tahu, pergi ambil duit dia. Kamu pergi bilik dekat dalam almari dia, pergi ambil duit dia, curi duit dia. Syaitan duk bisik pada kita. Kita pun sampai depan tu, ni Allah nak bagi tahu dekat kita. Adakah kamu manusia, kamu menyangka tidak ada orang yang melihat kamu? Adakah kamu menyangka tak ada seorang pun yang melihat kamu? Ketahuilah bahawa apa yang kita buat di sisi Allah Ta'ala, setiap apa yang kita buat diperlihatkan di sisi Allah Ta'ala. Kita nak tahu bahawa apa yang kita buat ni di atas muka bumi ni, nak tengok bahawa apa yang kita buat di sisi Allah Ta'ala, setiap daripada pergerakan kita, daripada awal kita dilahirkan hingga kita dimatikan, sehingga walhal, sehingga pada hari kiamat, semuanya telah dirakamkan. Ingat, kita nak buat apa-apa, kita kena ingat satu benda. Kita kena ingat satu benda, kalau aku nak buat ni, Allah tengok tak tengok? Manusia lain tak nampak, manusia lain tak nampak, tetapi kita kena tahu bahawa Allah itu sentiasa melihat. Kita kena ingat. Tapi Allah tegur dalam ayat ni. Kemudian Allah sebut balik pada ayat yang seterusnya, alam naj'al lahu ainain. Aku nak bagi tahu, bukankah aku dah bagi pada kamu dua buah mata? Aku dah bagi pada kamu dua biji mata ni. Aku nak bagi tahu. Allah cerita, aku bagi pada kamu dua biji mata. Kemudian Allah sebut pula pada ayat yang seterusnya, ada tengok. Allah sebut walisanan wa syafatain. Bukan setakat aku bagi pada kamu dua biji mata, kemudian aku kurniakan kepada kamu walisanan, iaitu lidah. Lidah kita bila Allah kurniakan, macam-macam kita boleh bercakap. Ada orang yang Allah kurniakan kepada dia, umpama dia ni boleh berqasidah dengan sedap. Hasil daripada apa? Lidah yang Allah kurniakan pada kita. Allah bagi pula kepada kita suara yang sedap, boleh melantunkan qasidah dengan sedap. Orang dengar pun sampai boleh tidur. Dengar qasidah dia boleh tertidur. Betul? Kadang-kadang zaman sekarang kita boleh tengok orang anak-anak muda yang sebelum tidurnya pakat duk pasang lagu-lagu daripada artis, letak dekat tepi, dengar lagu, boleh tertidur.
Sebab apa? Allah kurniakan lidah kepada kita. Dalam keadaan kita boleh buat apa sahaja dengan lidah kita. Tapi kita ingat, setiap daripada apa yang tutur dia keluar daripada mulut kita akan dipertanyakan di sisi Allah Ta'ala. Aku bagi pada kamu hari ini walisanan wasyafatain, dan aku bagi kepada kamu 2 buah bibir. Aku bagi pada kamu mata, 2 biji mata untuk kamu melihat. Aku bagi kepada kamu walisanan, iaitu lidah, untuk kamu berkata-kata. Kemudian aku jadikan pada kamu wasyafatain, iaitu apa? 2 buah bibir. 2 buah bibir ni, kalaulah manusia ni hidup ada lidah tapi tak ada bibir, apa akan jadi? Orang ada lidah tapi tak ada bibir. Cuba tengok, cuba buat. Tutup bibir, bawa keluar lidah. Boleh bercakap? Tak boleh. Sebab itu Allah menjadikan manusia itu sempurna. Apabila menjadikan lidah, Allah menutup lidah tersebut dengan wasyafatain, iaitu 2 bibir kita. Kalaulah kita tengok orang yang ada 1 bibir, macam mana? Payahnya nak bercakap. Sebab itu Allah menjadikan manusia ni sempurna. Letak 2 bibir. Sebab itu Allah menjadikan pada kita ni apa? Hidung. Kalaulah Allah jadikan hidung ni, kita tengok, kita punya lubang hidung duduk dekat bahagian atas. Agak-agak boleh tak kita nak berjalan? Jalan dalam hujan, masuk air dalam hidung. Masuk air dalam hidung. Jalan-jalan masuk air. Jalan-jalan masuk air. Kena tutup jalan. Tapi Allah tak jadikan macam tu. Allah jadikan sempurna. Yang mana ketika mana hidung kita diletakkan di bahagian lubangnya, bahagian bawah. Kita menyedut udara tanpa air masuk daripada atas. Allah jadikan cukup sempurna manusia. Allah jadikan kepada kita kesempurnaan. Di sisi Allah Ta'ala itu sesungguhnya dijadikan manusia itu adalah makhluk yang paling sempurna. Paling sempurna kita. Hendaklah kita bersyukur di atas apa yang Allah bagi. Kemudian Allah sebut lagi dalam ayat ni, kemudian wahadainahun najdain, dan kami hidayahkan, kami berikan kepada kamu 2 jalan. Yang disebut najdain ni apa? 2 jalan. Sufyan As-Sawri menyebutkan daripada Abdullah bin Ibnu Mas'ud. Siapa Abdullah Ibnu Mas'ud ni? Seorang daripada sahabat Nabi. Cerita pasal Ibnu Mas'ud ni, Ustaz cerita sikit. Bagaimana Ibnu Mas'ud ni seorang sahabat yang dijanjikan Nabi SAW akan kebesaran di sisi Allah Ta'ala. Macam mana Ibnu Mas'ud? Ibnu Mas'ud ni, kalau kita berdiri, orang berdiri sahabat Nabi, dia tengah berdiri, sahabat tu tengah duduk, sama tinggi. Nak bagi tahu gambarannya, Ibnu Mas'ud ni rendah. Bila dia berdiri, dia berdiri sama tinggi dengan orang yang duduk, sahabat lain yang duduk. Tetapi apabila satu hari dia tengah panjat pokok kurma, panjat pokok kurma, tiba-tiba terselok nampak betis. Kemudian ditertawakan oleh sahabat-sahabat yang lain. Sebab apa? Tengok betapa kecilnya betisnya Ibnu Mas'ud. Kecil ya betis Ibnu Mas'ud ni, nampak terselok gelap. Kemudian apabila diketawakan oleh sahabat, kemudian Nabi SAW tengok. Nabi tengok waktu tu, Nabi pun bersabda. Kata Nabi SAW, demi Allah, kalaulah ditimbang betis Ibnu Mas'ud dan diletakkan bersama dengan bukit Uhud, nescaya berat lebih jatuh kepada betisnya Ibnu Mas'ud tadi. Lebih beratnya betis Ibnu Mas'ud nak dibandingkan dengan bukit Uhud. Tengok, walaupun dalam keadaan betis yang kecil tersebut, tetapi di sisi Allah Ta'ala sangat berat. Berat kerana apa? Mereka berat kerana amalan-amalan mereka. Kita ni tak sangka, walaupun dalam keadaan kita ni kecil manusia, tetapi mungkin ada di sisi Allah Ta'ala amalan-amalan kita nak menjadikan kita ni berat di sisi Allah Ta'ala di timbangan nanti. Jadi adik-adik, perbanyakkan amalan. Tuan-tuan, perbanyakkan amalan supaya kita di sisi Allah Ta'ala sentiasa mendapat ganjaran yang disebut dengan ganjaran di sisi Allah Ta'ala akan kerahmatannya. Kemudian kita sambung lagi. Allah sebut kenapa yang disebut wahadainahun najdain. Kata tadi Sufyan As-Sawri, aku mendengar daripada Abdullah Ibnu Mas'ud, yang dimaksudkan najdain tadi iaitu adalah 2 jalan yang disebut sebagai jalan kebaikan dan juga jalan keburukan.
Kami bagi pada kamu ni dua jalan. Wa hadainahun najdan. Kami beri kamu dua jalan. Yang mana dua jalan ni kamu boleh memilih antara jalan kebaikan dan juga jalan keburukan. Kemudian Allah sambung lagi pada ayat yang seterusnya. Falaqtahamal aqabah. Maka tidakkah sebaiknya dengan bertanya itu ia menempuh jalan yang mendaki lagi sukar? Allah nak beritahu, adakah dengan harta yang kita ada ni nak memastikan bahawa kita ni nak menempuh jalan yang sukar? Qatadah menyebutkan jalan yang sukar di sini maksudnya apa? Iaitu gunung-gunung yang berada di neraka nanti. Dengan harta yang kita ada ni nak memastikan bahawa jalan yang kita nak tempuh tadi sukar. Kalau kita ada harta, adakah harta yang kita buat ni kita telah berikan kepada jalan Islam? Adakah dengan harta yang kita ada ni kita telah memastikan orang-orang miskin, orang-orang yang fakir miskin, anak-anak yatim dan sebagainya terbela dengan harta kita? Adakah di sisi Allah Ta'ala akan dipertanyakan? Kalaulah dengan harta yang kita ada pada hari ini kita tidak memastikan dan kita nak menjadikan kita ni jalan yang sukar, iaitu jalan yang disebut sebagai gunung-gunung yang berada di neraka nanti. Sukar jalan kita kalau kita nak pastikan harta yang kita ada kita tak bagi kepada jalan Allah Ta'ala. Dengan harta yang kita ada kita salah gunakan harta kita, kita telah mengambil hak-hak orang lain. Nak memastikan bahawa jalan kita menuju ke syurga nanti sangat-sangat sukar. Kemudian Allah Subhanahu wa taala sebut lagi wa ma adraka mal aqabah. Kemudian Allah sebut, tahukah kamu apakah jalan yang mendaki itu lagi sukar? Allah bagi tahu pula kita ni. Jalan yang kita nak bagi tahu ni kita sukar apa? Faqu raqabah. Iaitu dengan melepaskan budak-budak dari perbudakan. Nak bagi tahu jalan kamu, nak bagi tahu kamu nak keluar daripada jalan kesusahan ni apa? Apabila kamu ada harta ni, tapi jalan yang nak memastikan harta kamu ni sukar menuju ke syurga, Allah bagi jalan. Bagaimana kamu nak memastikan jalan yang kamu daki itu sukar? Yang pertama, faqu raqabah. Faqu raqabah ni apa? Kamu membelakan dan kamu memastikan budak-budak ni dilepaskan. Nak pastikan budak ni yang dimaksudkan dengan apa? Kita membebaskan hamba. Kita membebaskan hamba. Pernah diceritakan di dalam hadis daripada Imam Al-Bukhari pernah menyebutkan kisah bagaimana Saidina Ali pernah melepaskan seorang budak. Pernah mendengar daripada Nabi SAW sebut, kemudian dipanggilnya seorang budak datang kemari. Wahai budak, datang kemari kepada aku. Hari ini aku melepaskan kamu. Sebab apa? Dalam keadaan budak ni seorang hamba. Dulu zaman jahiliah banyak hamba. Kemudian dijadikan ni, apabila datang budak tadi kepada Saidina Ali bagi tahu, hari ini aku melepaskan kamu kerana Allah Ta'ala. Melepaskan di sini maksud apa? Aku membebaskan kamu daripada status hamba menjadi kepada orang awam. Hamba ni zaman jahiliah bermula lagi, hamba ni kena turut apa sahaja. Dibeli, kita pernah tengok cerita 3 Abdul, betul? Kena jual. Kalau kamu marah, kena jual seluruhnya. Okey, Sadiq Sigaraga kena jual bersama dengan dia punya anak. Jual-jual, datanglah Piramli ni, Abdul Wahub datang nak beli. Hari ni aku nak beli hamba. Bagi tahu berapa harga, bagi tahu harga, kemudian dia beli. Hamba, tengok gambaran ketika mana hamba dibeli, kemudian dijadikan hamba di atas dalam rumah. Kalau kita tengok zaman kita ni, hamba siapa? Macam kita tengok pembantu rumah lah. Pembantu rumah duduk dekat rumah, kita panggil dia suruh buat kerja tu, buat kerja ni. Tu gambaran, tu okey lagi. Tapi zaman jahiliah dulu sehingga teruk mereka diperlakukan. Ni nak cerita. Kemudian Allah nak bagi tahu, bebaskan. Jalan yang pertama, faqu raqabah. Kamu bebaskan budak ni daripada pembudakan. Kemudian au it'amun fi yaumin zi masqabah. Ataupun kamu memberi makan pada hari yang mereka memerlukan. Memberi makan kepada siapa? Yang dimaksudkan dengan sini orang-orang yang memerlukan untuk diberi makan. Dahlah kamu ni melepaskan hamba. Kalau andainya kalau kamu tak mampu, jalan kedua Allah memberi pada kita supaya kita ni memberi makan. Au it'amun fi yaumin zi masqabah. Orang-orang yang berada dalam keadaan kelaparan. Lah ni kita boleh tengok ramai orang duduk gelandangan tak ada makan. Tidur bawah jambatan. Tidur ni kadang merata tapi tak ada apa. Nak makan pun tak ada.
terpaksa kadang-kadang menagih simpati daripada orang. Tapi Allah nak bagi tahu hari ni, kamu bebaskan dengan memberikan mereka makan, di sisi Allah Ta'ala harta kamu itu menuju ke syurga Allah Ta'ala. Kemudian Allah sebut lagi yatiman za matrabah. Kemudian siapa lagi setelah mana kamu memberi makan kepada orang yang memerlukan makan? Wa yatiman, orang anak-anak yatim. Yatiman za matrabah, iaitu anak-anak yatim yang mempunyai kerabat. Kerabat ni yang dimaksudkan apa? Kerabat ni adalah orang yang terdekat dengan kita. Ada ahli keluarga kita, anak makcik-makcik kita ni, kemudian adalah katakanlah kita ni ada anak saudara yang yatim. Kita mesti tolong dia. Kita mesti tolong dia. Sebab apa? Sebab bila kita menolong antara orang yang disebut dengan yatiman za masrabah ni, iaitu disebut orang-orang yatim yang mempunyai kerabat, di sisi Allah Ta'ala lebih besar. Sehingga Nabi SAW pernah menyebut, kalau kita nak bagi sedekah ni, Nabi sebut as-sadaqatu 'alal miskin sadaqah. Sedekah ke atas orang miskin ni dapat satu pahala, iaitu pahala sedekah. Tapi kata Nabi SAW, wa 'ala zirrahimin isnatain. Tapi kalaulah kamu memberi kepada kerabat ni, mempunyai dua pahala. Kalau kamu bagi makan kepada orang miskin, dapatlah satu pahala. Tetapi kalau kamu memberi makan kepada orang anak yatim, walaupun dia tu miskin, dia tu pun pula mempunyai kerabat, mempunyai talian saudara dengan kita, dia mendapat dua pahala. Kata Nabi SAW, pahala yang pertama iaitu as-sadaqah, yang kedua iaitu pahala wasilah. Yang pertama pahala kita dapat pahala sedekah, yang kedua kita dapat pula pahala silaturahim. Tengok, kadang-kadang kita tak sangka kita duk bagi duit pada orang, ada lagi anak saudara kita ni yang tak makan, yang dalam keadaan miskin, yang kita tak pedulikan dia. Tetapi kata Nabi, kalau kamu bagi kepada mereka ini, kamu mendapat dua pahala. Yang pertama pahala sedekah, yang kedua yang disebut sebagai pahala silaturahim. Jadi ingat, kalau kita ada duit bagi ni, Nabi dah bagi tahu, Allah Subhanahu Wa Taala sebut dalam ayat ni, sehingga diceritakan daripada harta-harta kamu ada tadi, kami bagi jalan. Jalan yang pertama tadi apa? Membebaskan budak daripada pembudakannya. Kemudian yang kedua disebut au it'amun fi yaumin zi masrabah, memberi makan kepada orang yang memerlukan makan. Yatiman za matrabah, iaitu anak-anak yatim yang mempunyai harta yang disebut sebagai kerabat pada kita. Kemudian au miskinan za matrabah, yang disebutkan Nabi SAW, atau orang miskin yang sangat fakir. Orang miskin kemudian status dia fakir pula. Ini orang yang perlu kita bantu. Sebab apa? Dia ni fakir dalam keadaan ketika mana dia bekerja. Orang miskin ni kalau dapat RM10, sebagai contoh RM10, ni status ustaz bagi gambaran. Orang miskin dia bekerja dapat RM10, dia boleh makan, itu saja. Tapi sedangkan keperluannya adalah RM20. Keperluannya RM20. Tapi dia apabila bekerja sampai tahap itu, dia dikira miskin, kurang tak dapat. Tapi yang disebut sebagai fakir, keperluan RM20, tapi dia boleh dapat RM10. Tetapi apabila dia bekerja, dia hanya mendapatkan RM5. Ini yang disebut sebagai orang fakir, orang yang sangat miskin. Orang ni yang perlu kita bantu. Kemudian kemudian kepada orang-orang miskin. Sebab itu disebutkan au miskinan za matrabah. Apabila kita memberi makan kepada orang miskin dan yang sangat fakir, summa kana minal ladzina amanu wa tawasaw bis sabri wa tawasaw bil marhamah, dan dia termasuk dalam kalangan orang-orang yang beriman dan saling berpesan untuk kesabaran dan kasih sayang. Orang-orang ni yang dia buat benda-benda tadi ni termasuk dalam kalangan orang yang menyebarkan yang disebut sebagai orang yang berpesan dengan kesabaran dan juga kasih sayang. Kemudian Allah sebut lagi, ulaika ashabul maimanah, mereka orang-orang yang beriman dan saling berpesan itu siapa? Orang tadilah yang duduk bagi harta dan dibebaskan sebagainya ni, yang disebut sebagai adalah golongan kanan. Golongan kanan siapa ni? Golongan orang yang berada yang jalan yang pertama yang kita sebutkan sebagai jalan kebaikan.
Ni golongan kanan yang membuat jalan-jalan kebaikan. Kemudian wallazina kafaru biayatina hum ashabul masy'amah. Siapa dia pula? Kemudian orang-orang yang kafir ini, mereka berada pada jalan yang disebut sebagai golongan kiri. Orang-orang yang kufur kepada Allah Subhanahu wa taala. Apabila dia ada harta tadi, aku dah bagi harta, kemudian kamu tak buat pula. Kamu nak melalui jalan yang kesukaran tadi, apabila kamu nak menempuh jalan menuju ke dalam neraka Allah Ta'ala, kemudian kamu tidak buat pula apa yang kami sebut sebagai membebaskan hamba, memberi makan kepada orang miskin dan anak yatim dan sebagainya. Orang-orang ini disebut sebagai orang yang kufur kepada nikmat Allah, lalu mereka tergolong dalam kalangan orang-orang yang disebut sebagai golongan kiri, iaitu orang-orang yang menempuh jalan keburukan. Siapa yang sebut tadi? Abdullah Ibn Mas'ud sebut dua jalan. Kita sebut satu jalan. Yang golongan kanan tadi siapa? Orang yang ikut kepada perintah Allah. Orang yang kufur kepada perintah Allah tadi disebut sebagai golongan-golongan kiri. Jangan kita minta supaya Allah Ta'ala jangan masukkan kita dalam kalangan orang yang disebut sebagai golongan-golongan kiri. Kemudian ayat yang terakhir, Allah Subhanahu wa Ta'ala sebut alaihim narun mu'sadah. Mereka berada dalam neraka yang tertutup rapat. Siapa yang berada dalam kalangan orang yang disebut berada dalam neraka yang tertutup rapat? Golongan yang kiri tadi. Siapa? Mereka yang kufur kepada nikmat Allah, mereka tergolong dalam kalangan yang disebut dengan golongan kiri. Lalu mereka akan dimasukkan ke dalam neraka Allah Ta'ala dalam keadaan ditutup rapat. Sehingga disebutkan Qatadah sebut apa yang dimaksudkan dengan tertutup rapat, mereka ini akan terkunci di dalam neraka selama-lamanya. Mereka kufur kepada Allah. Antara orang yang kufur siapa? Orang yang paling kita tahu, orang kafir. Kafir disebut kufur. Orang kufur kepada Allah sehingga menjadikan dirinya kafir. Tapi kita tak maulah nak sebut orang Islam ni sampai kafir, tidak. Tetapi mereka tergolong dalam kalangan orang yang disebut dengan golongan kiri, sehingga mereka ni dimasukkan oleh Allah Ta'ala dalam keadaan dimasukkan ke dalam neraka. Na'udzubillah min zalik. Mudah-mudahan kita ni tak tergolong dalam kalangan orang yang disebutkan sebagai masuk dalam golongan kiri, dan biarlah kita ni tergolong dalam kalangan orang-orang yang disebut sebagai golongan kanan. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala tunjuk dalam ayat ni. Allah cerita pada kita ayat Al-Balad ini, iaitu yang disebut dengan Allah bersumpah dengan Mekah. Allah nak cerita bila Allah letakkan Nabi Muhammad di dalam kota Mekah ini, dan juga Nabi Adam dan bersama dengan anak-anaknya yang lain. Allah nak bagi tahu dalam Mekah ni ada, sampailah ketika mana mereka ni mempunyai harta yang banyak, lalu mereka nak kufur kepada Allah. Allah bagi jalan kepada mereka untuk keluar daripada jalan kesukaran tadi. Yang pertama disebut dengan membebaskan hamba. Kemudian yang kedua disebutkan dengan memberi makan kepada orang yang memerlukan makan. Kemudian yang ketiga memberi makan juga kepada anak-anak yatim yang disebut sebagai kerabat daripada mereka. Kemudian yang keempat disebutkan antaranya iaitu orang yang mengikut daripada apa yang ditunjukkan oleh Nabi tadi, dan juga yang ditunjukkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala tadi. Mereka ni tergolong dalam kalangan orang yang berpesan dengan kesabaran dan juga kasih sayang. Dan mereka ini tergolong dalam kalangan orang-orang yang disebut sebagai golongan kanan, yang akan dimasukkan ke dalam syurga Allah Ta'ala, dan di sisi Allah Ta'ala mereka ni kekal selama-lamanya dalam syurga. Dan barang siapa kufur kepada nikmat Allah Ta'ala, masuk dalam golongan kiri yang disebut sebagai mereka yang kufur kepada Allah Ta'ala, dan mereka akan masuk ke dalam neraka Allah Ta'ala selama-lamanya dalam keadaan tertutup rapat. Adik-adik, pada para jemaah yang dirahmati Allah sekalian, daripada apa yang kita ambil dari pengitabaran daripada ayat ini, dapatlah kita kenal pasti, kalau kita ada duit, hendaklah kita belanjakan pada orang-orang yang sepatutnya. Kita ingat, duit yang kita dapat bukan hak kita. Duit yang kita dapat tu hak orang lain juga ke atas duit kita. Kalau kita ada duit, jangan kita fikir kita bekerja, ini hak aku untuk aku belanja. Tidak. Sebab apa? Kita nak tengok gambaran. Saya bagi tahu hak orang lain. Kenapa? Kita bekerja, kita keluarkan duit untuk isteri kita, itu hak isteri kita. Kita bekerja, duit tadi kita keluarkan untuk anak-anak kita belajar dan sebagainya, itu hak anak-anak kita. Bila kita dapat duit, kita berikan pada orang lain, itu hak mereka ke atas rezeki yang kita ada. Jangan kita ingat duit yang kita ada ni kekal selama-lamanya. Orang ada duit banyak simpan dalam rumah, tiba-tiba rumah terbakar, duit pun habis.
Betul? Ada orang yang tiba-tiba dia ada duit banyak, dia simpan dalam rumah, kemudian dia ni kena tangkap dan sebagainya, duit pun tadi kena bawa keluar balik. Nak bagi tahu bahawa duit ni tak kekal lama di tangan kita, tak kekal lama, duduk dalam poket pun tak kekal lama. Sebab apa? Duit tadi menjadi hak kepada orang-orang lain. Okey, mudah-mudahan apa yang dapat Ustaz kongsikan pada hari ini menjadi pengiktibaran daripada kita dan dapat kita sama-sama amalkan dan dapat kita sampaikan pada orang lain. Mudah-mudahan menjadi ilmu yang bermanfaat. Okey, seperti mana yang disebutkan oleh Nabi SAW, khairun nas, ni siapa? Sebaik-baik manusia, antaranya orang yang disebut dengan mereka ni melebarkan mereka punya ilmu kepada orang-orang yang lain. Okey, dapat kita pengiktibaran daripada ni, manfaat, kita manfaatkan pula ke atas orang lain. Mudah-mudahan semua daripada kita mendapat pahala di sisi Allah Ta'ala dan kita semua dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Okay, yang baik itu datang daripada Allah Subhanahu Wa Ta'ala, yang buruk itu datang daripada kesilapan Ustaz sendiri. Mohon ampun dan maaf. Okay, aku qauli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum wa billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.